Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم نحن لا نعرف بأوامرك ونعرف ونحن الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وعلمنا صراحتك يا رب. سبحان الله يفقه قولي. قال الشيخ المسلم لا نفعنا في الدارين. Sekian. Dikehendaki dengan tiup sangkala yang kedua itu, nafkhatul ba'si, yaitu tiup menghidupkan dan membangkitkan segala makhluk daripada kubur. Hingga kanak-kanak yang gugur jika sudah sempurna kejadiannya dan ditiupkan roh padanya. Dikehendaki dengan tiup sangkala yang kedua itu, setengah daripada perkara yang wajib di atas kita orang mukallaf beriktikad dengan dia, mengetahui serta iktikad bahwasanya kita dibangkit daripada kubur dan ketika itu ditiup akan sangkala yang kedua. Katanya dikehendaki dengan tiup sangkala yang kedua itu nafkhatul ba'si. Apa maknanya? Yaitu tiup tiup sebenarnya kena kata satu kali tiup. Sebab nafkhah maknanya satu kali tiup. Kalau tidak ada ta di belakang tu, nafkhun, itu makna tiup. Perbuatan tiup. Tetapi dimasukkan ta untuk menunjukkan makna satu kali. Seperti kata lailah, kalau lailun tu malam. Tetapi masuk ta jadi lailah. Lailah tu makna satu malam. Sebab tu panggil Lailatul Qadri. Lailah makna ada satu malam. Nafkah maknanya sekali tiup. Al-Ba'thi itu makna menghidupkan dan membangkitkan. Al-Ba'thi itu makna menghidupkan dan membangkitkan. Iaitu nafkhatul ba'thi, tiup menghidupkan dan membangkitkan. Maknanya sekali tiup untuk membangkitkan dan untuk menghidupkan segala makhluk daripada kubur. Tetapi yang membangkit, yang menghidup tu ialah Allah Ta'ala. Bukan tiup tu semata-mata tiup tu menghidup dan membangkit. Bahkan dikatakan tiup menghidup tu isnad majazi. Hingga kanak-kanak yang gugur, ni rayah pada katanya dihidupkan dan dibangkitkan
hingga kanak-kanak yang gugur. Tapi kanak-kanak yang gugur pun dihidup balik juga. Kanak-kanak guguran itu pun dihidup balik juga. Tapi bukan kesemua. Jika sudah, dia katanya, jika sudah sempurna kejadiannya, kejadian kanak-kanak yang gugur dan ditiupkan roh padanya, maknanya 4 bulan ke atas. Kejadian badan dia tu dah sempurna, lagi pulanya ketika selepas pada dah ditiupkan roh padanya pada kanak-kanak yang gugur. Jadi maknanya kanak-kanak yang gugur itu sekiranya kalau dah sempurna kejadian dia dan juganya dan dah ditiupkan roh ialah 4 bulan, maka selepas pada sempurna kejadiannya dan roh tu pun dah dimasukkan, maka kita panggil kata mati. Jadi hukum matilah. Maka di akhirat esok dibangkit juga. Tak sama dengan kanak atau guguran yang belum sempurna kejadian, artinya dah sempurna tetapi belum lagi dimasukkan roh, ditiupkan roh. Itu tak dibangkit di akhirat nanti. Dan iaitu kemudian daripada mati sekalian makhluk, dan iaitu ni masa bangkit, masa tiup sangkala yang kedua tu bila? Dan iaitu tiup sangkala yang kedua tu kemudian, yakni berlaku kemudian daripada mati sekalian makhluk. Mati itu dengan tiup sangkala yang pertama. Mati sekalian, mati sekalian tu dengan ditiup akan tiup sangkala kali yang pertama. Tiup sangkala kali yang pertama tu iaitu nafkhatus sa'ki. Nafkah mana sama dengan tadi sekali tiup. Yang ni tiup, yang ni sekali tiup mematikan sekalian makhluk. Dan masa antara dua tiup sangkala itu, antara tiup kali yang pertama dan kali yang kedua, dan masa antara dua tiup sangkala itu 40 tahun. Tak lama sangatlah. 40 tahun. Dan turun hujan dari langit seperti mani lelaki 40 hari dengan bersangatan. Apa tu, dekat-dekat nak sampai masa tiup sangkala kali yang pertama, yang kedua, apabila dah lalu masa 40 tahun, maka Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit untuk membasahkan bumi-bumi. Tapi air hujan tu seperti mani lelaki, sifat dia. Sifat air hujan tu bukan jenis macam hujan sekarang, tak macam. Tak semacam hujan sekarang lah. Jadi hujan yang Allah Ta'ala menurunkan daripada langit untuk membasahkan bumi itu, air hujan tu seperti sifat dianya seperti mani lelaki. Turun hujan tu berapa lama masa dia turun hujan? 40 hari. Dengan bersangatan, lebat. Dengan bersangatan, yakni lebat. Jadi turun hujan yang lebat 40 hari, yang mana air hujan tu sifat dianya seperti mandi orang lelaki. Kata hujan tu hujan lebat, yang bersangatan. Lebat, lebat setara mana? Seperti air
seperti keluar air di mulut, yakni daripada mulut. Daripada mulut kirbah. Seperti keluar air di mulut kirbah. Lebat dia tu seperti keluar air di mulut kirbah. Dia kirbah tu dia orang Arab dia buat daripada kulit kambing. Biasanya buat daripada kulit kambing, tapi ada juga buat daripada kulit unta pun ada juga. Tapi cara dianya, dia ambil sekor. Kulit kambing atau kulit unta tu sekor. Lepas tu dia cara dia, tapi dia tidak belahlah kulit itu. Dia buang daging daripada isi daripada kulit. Jadi bentuk kulit tu seperti binatang sekor. Dia tak belah kulit, hanya potong di kaki, ampak-ampak di kaki dan potong kat leher. Dan potong tepat ekor. Lepas tu dia keringkan kulit. Potong tu buangkan isi, jadi macam sarung. Lepas tu dia buangkan, dia tak belahkan kulit, tak potong, tidak belah kulit. Kemudian keringkan kulit itu, cuci akan kulit itu, keringkan kulit itu. Lepas tu dia masukkan air, masukkan minyak. Nak simpan minyak pun dalam tu lah. Kalau nak simpan air pun dalam tu lah. Lepas tu dia gantung tu, dia kaki yang 4 tu naik ke atas. Kaki yang 4 tu naik atas. Maka gantungkan tali daripada kaki yang 4. Jadi gitu. Jadi kaki dia tu naik atas, dia gantungkan apa dia? Gantungkan, ikat tali dengan kaki naik atas. Lepas tu gantung dengan itu. Maka dia jadi gantungan dia tu nak macam jadi buai. Macam orang dulu gantungkan buai. Maka dia isikan air atau isikan minyak dalam tu. Maka tepat betul dengan leher tu, dia ikatlah. Ikat supaya tepat betul dengan tepat qadah hajat pun dia ikat juga. Supaya air tak keluar kat situ. Maka apabila nak minum air, dia ungkapkan tali yang ikat pada kat leher tu, dia tarik naik. Dia sebab dia jadi macam buai. Jadi begitu. Apabila nak minum, dia tarik naik, jadi leher ke bawah. Keluar air kat kulit leher. Jadi maknanya tuangan tu jadi air hujan tu lebat seperti air yang dituang daripada mulut kirbah. Mulut kirbah tu, tepat mulut dia tu ialah kulit leher. Kita ni kalau tengok macam kendi, kendi tu kalau tengok tu besar ibu tangan saja mulut dia. Tu pun kalau hujan tu turun semacam air yang keluar daripada daripada mulut kendi tu pun dah lebat. Sebab hujan tu talian satu-satu talian tu tak besar sangat kan. Tak besar sangat. Menitik air hujan yang sekarang tu kalau lebat pun tak itu sangat. Tetapi nak cerita katanya air tu sangat seperti kita tuangkan air daripada mulut kirbah. Lepas tu mulut kirbah tu betul dengan leher itulah dijadikan mulut. Macam apabila dia nak itu, dia gantung, dia tarik naik, jadi leher tu ke bawah, air keluar. Maka nak cerita katanya air itu sangat besar, seperti air yang keluar daripada air hujan tu sangat besar, lebat seperti keluar daripada mulut kirbah.
hingga adalah air di atas manusia qadar 12 hasta. Ini masa ni belum lagi apa dia? Kumpulkan segala jasad. Segala jasad yang hancur tu belum dikumpulkan. Roh pun belum masuk lagi. Hingga adalah air atas manusia. Jadi manusia pada badan manusia yang pada masa itu tenggelamlah. Di atas manusia qadar 12 hasta. Tinggi naik 12 hasta. Jadi maknanya pada masa itu tenggelam, duduk dalam air. Itu belum pada tiupkan roh lagi. Jadi apabila sampai masa 40 tahun. Selepas pada tiup sangkala yang pertama, Allah Ta'ala menurunkan hujan seperti disebut tadi. Habisnya. Dan segala jasad manusia telah hancur. Jasad manusia yang hancur. Malaikat jasad yang orang mati syahid dan sebagainya, itu memanglah jasad anbiya apa itu tidak hancur. Dan segala jasad manusia telah hancur sekalian sekalian jasad manusia. Semua segala jasad manusia tu dah hancur. Malaikat orang mati syahid, malaikat orang jadi nabi rasul dan lain-lain lagi. Dan segala jasad manusia telah hancur sekalian jasad. Apa tu nak ada melainkan ajbuz zanab. Melainkan ajbuz zanab. Semua jasad tu hancur melainkan ajbuz zanab. Jadi ajbuz zanab tidak hancur. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan sekalian jasad. Menyuruh di sini bukan maknanya kata Allah kata, wahai jasad tumbuh olehmu. Bukan begitu. Wahai jasad tumbuh olehmu, dan jasad tu menumbuhkan dengan sendiri. Bukan. Menyuruh di sini maknanya Allah Ta'ala. Tengok. Dia katanya, maka kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan sekalian jasad, maka tumbuh ia. Jadi maknanya jasad manusia sebelum pada tu dah hancur, maka Allah Ta'ala kembalikan jasad-jasad mulai daripada ajbuz zanab. Jadi mari bersambung dengan ajbuz zanab. Lepas tu sambung jadi besar, cukup satu badan. Cukup satu badan. Itu selepas pada turun hujan. Selepas pada turun hujan tu, yang hancur-hancur tu dikembalikan. Jadi itu apa dia? Asasnya ialah ajbuz zanab. Mari sambung dengan ajbuz zanab. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan sekalian jasad, maka tumbuh ia. Maksudnya, dan kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan segala jasad. Maksudnya begitu saja. Bukan kata Allah Ta'ala perintah, wahai jasad-jasad, tumbuh oleh kamu. Lepas tu jasad tu pun dengar perintah, dia pun tumbuh dengan sendiri. Bukan begitu. Bukan begitu. Sebab yang lain daripada Allah Ta'ala tidak kuasa. Macam mana dia nak menumbuhkan diri sendiri daripada tidak tumbuh kepada jadi tumbuh. Bahkan maksudnya Allah Ta'ala menumbuhkan akan segala jasad selepas daripada berimpun datang balik kembali oleh segala jasad manusia yang hancur itu. Selepas pada turun hujan 40 tahun. Jadi gini, cerita asalnya. Cerita asalnya kita nak sekali lalu. Jadi apabila dekat-dekat nak tiup sangkala yang pertama. Dekat-dekat nak tiup sangkala yang pertama. Maka Allah Ta'ala mendatangkan rihul layyinah.
suatu angin yang lembut, yang halus, seperti angin waktu pagi macam ni. Angin yang datang waktu pagi, slow-slow, sejuk, dingin, halus datang, maka datang rihul layyinah, angin yang lembut seperti angin waktu pagi. Maka orang-orang mukmin itu mati dengan angin layyinah itu, dengan tak terasa sakit. Jadi macam katanya, macam kita duduk penat-penat tu duduk dalam aircon, duduk menyengeng dalam aircon, lepas tu lelat dengan tak sedar, begitulah. Jadi orang mukmin pada akhir zaman bukan dia mati dengan tiup sangkala yang pertama, bahkan mati dengan angin layyinah, puputan angin layyinah tu jadi lalai sampai mati dengan tak terasa sakit, tak terasa terkejut. Apabila habis mati orang mukmin, maka orang kafir tidak mati. Orang kafir tidak mati dengan angin layyinah. Hanya orang mukmin, orang yang ada iman dalam hati itu mati dengan angin layyinah. Kemudian selepas pada orang mukmin dah mati kesemuanya, maka Allah Ta'ala, orang kafir tidak mati, maka Allah Ta'ala perintah kepada Israfil, tiupkan sangkala yang pertama, maka matilah segala orang kafir. Selepas itulah 40 tahun selepas pada tu, diturunkan hujan. Begitunya lebat sifat seperti tadi hujannya. Kemudian dikumpulkan akan jasad-jasad manusia yang hancur, datang berkumpul bersambungan dengan anjubul zanab yang tidak hancur. Selepas pada datang jasad-jasad manusia yang hancur dah jadi satu badan, lalu tu Allah Ta'ala menumbuhkan maknanya mengeluarkan daripada tanah, daripada bumi. Lalu tu selepas tu Allah Ta'ala selepas pada tiupkan roh. Tengok. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan sekalian jasad, maka tumbuh ia segala jasad, tumbuh jadi keluar daripada kubur. Maksudnya tumbuh tu maknanya keluar daripada kubur. Seperti tumbuhan-tumbuhan apabila sempurna kejadiannya. Salah wakaf. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan sekalian jasad, maka tumbuh ia seperti tumbuhan. Saya kata. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan sekalian jasad, maka tumbuh ia seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengeluarkan akan jasad-jasad itu daripada bumi. Kalau nak bandingnya seperti kita seperti kita tanamkan suatu biji dalam tanah yang untuk nak tanam itulah. Kita kambuskan akan biji, maka apabila sampai masa 2-3 hari dia akan keluar daripada tanah. Macam itulah dia akan olah pucuk dia keluar daripada bumi. Itu mana katanya seperti tumbuhan-tumbuhan. Tengok kalau kita letakkan suatu biji dalam tanah, jangan dalam sangatlah. Apa tu tanah tu basuh, boleh 2-3 hari ke, tengok benda lah. Boleh 2-3 hari, kalau biji kacang masalah, boleh 2-3 hari dia akan jolok naik. Tanah tu jadi terbuka, dia naik biji tu. Macam itulah. Hingga apabila sempurna kejadian. Jadi tumbuh tu bila Allah Ta'ala menumbuhkan, mengeluarkan daripada jasad tu bila
apabila sempurna kejadian seperti dulu. Jadi maknanya tumbuh tu selepas pada datang balik juzuk-juzuk yang hancur yang gelai itu datang balik sehingga sempurna jasadnya seperti dulu belum mati. Seperti dulu ini seperti jasad dia yang masa ada yang dia ada pada dunia. Berfirman Allah Ta'ala, hendaklah hidup Israfil, kemudian Jibril, kemudian Mikail dan Izrail. Berfirman Allah Ta'ala, hendaklah hidup Israfil. Jadi Allah Ta'ala kata, maksudnya Allah Ta'ala menghidup akan Israfil. Tapi kita panggil, tapi bahasa dia cakap kata Allah suruh Israfil hidup. Sebab itu selepas pada siup sangkala yang pertama semua malaikat tu mati kan. Sampai Israfil sendiri pun selepas pada dia tiup tu pun mati juga. Semua malaikat-malaikat pun mati. Yang mempunyai yang hidup tu mati ke semua. Lepas tu di sini dia kata Allah Ta'ala berfirman, hiduplah Israfil, hendaklah hidup Israfil. Maknanya Allah Ta'ala menghidupkan Israfil. Bukan kata Israfil dah mati dan Allah Ta'ala cakap, Israfil kau hiduplah. Israfil pun hidup. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya Allah Ta'ala menghidup akan Israfil. Orang yang pertama. Kemudian Jibril. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan pula Jibril. Kemudian Mikail. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan pula Mikail dan Izrail. Maka menyuruh selepas pada tu jadi Allah Ta'ala suruhlah, perintahlah akan Israfil, maka mengambil ia akan sur, iaitu rupa tanduk serunai. Maka menyuruh oleh Allah Ta'ala akan Israfil mengambil ia Israfil sur. Sur tu serunai lah. Tapi rupa dianya seperti rupa tanduk. Rupa dia bentuknya seperti rupa tanduk. Dia masa pada zaman dulunya dia guna tanduk. Dia buat tanduk, ambil tanduk seperti tanduk yang besar-besar seperti tanduk apa dia? Seladang. Tanduk seladang, dia seladang ni tanduk dia kan. Yang itu hujung ni kecil, depan ni besar. Dia tak panjang sangat, tapi bentuknya jadi bentuk macam anak bulan. Tu dia biasanya kalau orang dulu masa perang tu dia nak guna tanduk lah untuk jadi buat tiupan untuk nak menggerakkan hati orang berperang. Maka sur sini sunai sana itu bentuk dianya seperti rupa tanduk. Macam itulah, tapi besar tu besarlah, tapi bentuk dia tu macam tu. Iaitu rupa tanduk. Tapi sur sana serunai itu daripada nur, buatan daripada nur cahaya. Bukan tanduk betul. Kata seperti iaitu rupa tanduk. Rupa dia saja rupa tanduk. Tapi buatan dia tu daripada nur. Seperti kelakuan serunai. Tetapi besar mana? Seperti 7 petala langit dan bumi. Besar dia. Antara langit dan bumi lah. Mulut dia depan tu, besar dia tu. Muka bumi sampai ke langit lah. Berapa ratus meter tak tahulah. Berapa ribu tu. Seperti barang yang tersebut pada hadis. Besar serunai dia tu seperti 7 petala langit dan bumi. Maknanya 7, bukan antara langit dan bumi, salah. 7 petala langit dan bumi. Besar dia sangat. Dan adalah pada sur itu lubang-lubang, lubang sebilang-bilang ruh makhluk.
Jadi maknanya di dalam sur, sani dalam surga yang amat besar sani itu dihimpunkan tempat duduk bagi segala roh. Roh manusia yang akan hidup balik tu ada dalam tu. Lepas tu jadi sur tu berlubang-lubang. Lubang dia tu sebanyak mana? Sebilang-bilang roh makhluk. Sama banyak dengan bilangan roh makhluk. Lubang dia tu berapa banyak? Sama banyak dengan roh makhluk. Kemudian menyeru Allah Ta'ala akan segala roh dan dimasukkan dia ke dalam sur itu. Jadi maknanya dekat-dekat nak tiup tu Allah Ta'ala memasukkan segala roh makhluk masuk di dalam sur. Menyeru tu berkata, kau roh datang. Maknanya dimasukkan roh, maksudnya begitu. Dimasukkan roh ke dalam sur. Dimasukkan roh ke dalam sur itu, maka menyuruh ia Allah akan Israfil dengan ditiupkan dia. Selepas pada dimasukkan roh di dalam sur sani, dalam sunai tadi, maka sampai masa Allah Ta'ala suruh perintah akan Israfil tiupkan dia akan sur tadi. Apabila tiup tu bukan untuk nak membunyikan suara. Tiup tu bukan untuk nak membunyikan suara, untuk nak mengeluarkan roh yang ada berhimpun di dalam, dihimpunkan, dimasukkan dalam sur tadi. Maka keluar segala roh itu seperti debu ibu madu. Lebah. Maka keluar segala roh seperti lebah. Apa dia lebah? Ibu madu. Jadi lebah yang ada kat sarang tu apabila kita berasap kat bawah, seperti itulah. Jadi berderu keluarnya. Maka dimasukkan segala roh itu ke dalam bumi. Sebab jasad sekarang tu dalam bumi lagi. Belum tumbuh naik lagi. Maka dimasukkan segala roh itu ke dalam bumi dan mencari tiap-tiap roh itu akan jasadnya. Jadi maknanya roh tu keluar daripada apabila tiup, roh tu keluar dengan sebab berapa banyak roh kan. Maka apabila tiup tu nak jadi bercurah keluar keluar roh seperti lebah yang keluar daripada sarangnya. Maka keluar tu roh pergi cari jasad masing-masing lah. Sebab ketika itu ghalibnya jasad tu masih dalam bumi lagi. Selepas pada pergi cari jasad masing-masing, dia tak bertukar. Lepas pada tu pergilah cari jasad masing-masing. Selepas pada jumpa jasad masing-masing dan berjalan ia roh di dalam jasad. Mana berjerat masuk dalam jasad. Berjerat roh tu masuk dalam jasad lah. Dan berjalan ia roh di dalam jasad. Mana roh tu masuk dalam jasad. Tetapi kenapa dia kata jalan? Bukan masuk macam sekaligus, bukan. Dia masuk, tengok, dia katanya berjalan tu seperti racun bisa yang bisa ke dalam tempat yang disengat. Jadi macam tu. Jadi roh masuk tu berjerat masuk. Begitu. Sebab tu dia kata berjalan. Macam kita maklum katanya orang apabila kena sengat di ular kan. Kena sengat di ular di kaki masalah. Lepas tu bisa ular tu akan berjalan naik. Lepas tu takutnya sampai ke jantung kan.
Sebab tu apabila kena sengat di ular tu dia ikatkan kaki. Takut bisa tu berjalan naik. Ikut saluran darah. Maka itulah. Macam itulah roh dia masuk dalam jasad seperti bisa racun masuk berjalan bergerak di dalam jasad. Apabila roh tu masuk, roh tu masuk berjalan masuk di dalam jasad, dan demikian itu dinamakan nashrun hambur, mana? Dan demikian itu keluar roh dan mencarikan jasad, keluar roh daripada sur dan mencarikan jasad dan berjalan di dalam jasad. Itulah yang maklum dengan nashrun, yaumun nashri. Itu nashrun tu di situ. Jadi apabila roh tu masuk, barulah apa dia? Barulah jasad itu keluar daripada bumi yang kata seperti biji benih tumbuh daripada bumi tadi. Sebab bumi tu dia basah sebab masa tu hujan. Baru-baru habis hujan saja. Jadi bumi tu basah, senanglah dia nak bukakan bumi bangun. Di situlah. Jadi maknanya ketika tu sakat tu dia panggil nashrun. Jadi roh keluar daripada sur masuk kepada jasad masing-masing dan jasad tu pun keluar daripada bumi seperti biji tumbuh daripada tanah, itu panggil nashrun. Adapun hasyar lain pula. Adapun hasyar maka iaitu menghalaukan manusia ke padang mahsyar. Adapun hasyar maka iaitu menghalaukan manusia ke padang mahsyar. Itu yang panggil kata hasyar. Hasyar itu ialah menghalaukan manusia kepada padang mahsyar. Padang mahsyar itu terletak di mana? Iaitu Baitul Maqdis di negeri Syam. Maklumlah. Baitul Maqdis sekarang. Sebab Syam tu dia panggil semua Palestin. Apa dia kawasan tu. Kita tu semuanya panggil Palestin. Kalau kiranya apa dia panggil apa dia? Syam semua. Syria pun sebahagian daripada Syria yang berdekatan tu. Israel apa Lebanon apa dia lagi tu kawasan tu. Sehingga Urdun pun Syam jugalah. Kawasan dia lah. Dan bersalah-salahan manusia pada hasyar itu. Kelakuan manusia ketika di hasyar itu tak sama ketika dihalau saat itu. Halau pergi kepada padang mahsyar, tetapi padang mahsyar itu terletak di mana? Kawasan Baitul Maqdis sekarang. Dia katanya dan bersalah-salahan manusia pada hasyar itu. Setengah manusia berjalan kaki dan setengahnya berkenderaan. Dan yang berkenderaan itu ada 2 orang atas 1 unta dan 3 orang. Dan ada 10 orang atas seekor unta. Lepas tu berkenderaan tu, jadi maknanya setengah tu seorang seekor, 1 orang saja naik di atas unta. Dan adanya satu unta 2 orang naik. Ada juga 1 unta tu 3 orang naik. Ada juga 1 unta tu 10 orang naik. Kita jangan bayangkan unta yang ada pada zaman sekarang lah. Nak naik 10 orang tu tak tasawur kan. Tapi itu dia panggil kata unta. Tetapi bukan besar kecil macam unta kita sekarang. Begitu juga kalau lembu, kalau kambing yang dikorban tu pun, kau kata macam mana pula kalau kambing kena 7 ekor, lepas tu nak naik macam mana atas 7 ekor kambing.
maka itu pulanglah kepada kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Jadi maknanya menghalaukan manusia kepada padang mahsyar itu dikatakan hasyar. Jadi maknanya selepas pada manusia keluar daripada kubur, dah hidup, dah keluar daripada kubur, maknanya sekarang dah lepas daripada kubur, ke mana mereka nak pergi? Maka nak kumpulkan manusia di suatu tempat ialah padang mahsyar, nak kumpul tu mesti dihalaukan sebab dia tak tahu. Dia tak tahu masa tu, tak tahu nak pergi ke mana, maka nak mengkumpulkan manusia seluruh dunia kan. Manusia yang seluruh dunia, sebab dunia boleh hancur lagi pada masa tu. Jadi apabila keluar daripada kubur masing-masing di seluruh dunia ni, ke mana mereka nak pergi? Sebab orang kafir pun dihidup balik juga, bukan orang mukmin saja. Semua manusia, semua makhluk. Malaikat binatang saja, ya makhluk yang hidup balik lah, binatang tidak. Semua kesemuanya apa dia? Kesemuanya keluar daripada kubur masing-masing. Adapun setengah tu kalau mati dengan makan di ular, masalah makan di binatang, masalah tidak diperkuburkan, maka anjbul zanab tu ada, maka akan kembali juga. Maka itu memanglah tidak ditanam dalam tanah. Tapi tak apa jugalah, sama jugalah dikembalikan jasad. Begitu juga yang mati tenggelam, hancur jasadnya dalam laut, maka dikembalikan juga. Bukan sekadar yang ada dalam kubur. Kata dalam kubur tu ghalib. Selepas pada hidup balik semua, yang dalam kubur pun hidup balik. Yang tak ditanam dalam kubur pun samalah. Maka apabila dah hidup balik tu, tak tahu kepada arah mana mereka nak pergi. Kalau tak halau, duduk di situ. Maka datangkan api. Allah Ta'ala datangkan api. Api itulah menghalaukan. Jadi manusia, dia takut ke api, dia lari. Dia lari. Lepas tu api tu yang datang sekeliling dunia. Maka api tu impit. Jadi manusia pun lari ke api, datang berkumpul di suatu tempat yang katanya mahsyar. Begitu. Lepas tu pada waktu itulah orang yang ada kenderaan datang. Setengah orang tu tidak ada kenderaan, maka jalan kaki. Begitulah. Maka ketika itulah yang kita dengar daripada hadis bahwasanya berbagai-bagai kelakuan baik jahat amalan dia. Setengah bangkit daripada kubur tu, kalau jahat muka jadi hitam atau muka jadi khinzir ke masalah. Macam-macam bagai dah tu. Dah mengikut amal yang buat amalan jahat apa dia semua. Muka jadi hitam, artinya bagai-bagai yang kita dengar daripada hadis. Yang amalan baik maka sempurna rupa parasnya. Begitu. Seterusnya, dan hasyar itu pada dunia lagi, dahulu daripada berdiri kiamat, ialah akhir alamat kiamat. Ini hasyar yang ni yang lain daripada hasyar yang disebut tadi. Yang katanya halaukan manusia supaya berkumpul di padang mahsyar, itu pun panggil hasyar juga. Itu selepas pada tiup sangkala yang kedua. Tetapi belum pada nak kiamat. Belum pada nak kiamat tu ada dihasyarkan juga. Belum pada nak tiup sangkala yang kedua. Yang pertama. Ada juga berlaku hasyar juga. Dan hasyar itu pada dunia lagi. Mana ada berlaku pada zaman dunia ni, ada juga. Dulu berdiri kiamat.
ialah akhir alamat kiamat. Ni hasyar yang berlaku pada dunia ialah akhir tandaan hari kiamat. Seperti kata Qadhi Iyad. Dan kata Qurtubi ialah terlebih zahir. Mana ialah hasyar pada dunia yang terlebih zahir, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu hasyar pada akhirat. Jadi maknanya mengikut Qadhi Iyad tu dia kata hasyar, ada satu hasyar tu hasyar pada dunia. Belum pada datang kiamat lagi. Tetapi kata Qurtubi yang zahir daripada cakapan Ibn Abbas, hasyar tu ialah hasyar pada hari akhirat. Hasyar inilah selepas pada bangkit daripada kubur. Dan segala unta itu daripada unta akhirat. Katanya hasyar dikupun naik unta naik apa tu? Unta akhirat. Bukan unta di atas dunia sekarang, bukan. Unta akhirat. Sebab tu mampu boleh nak naik sampai 10 orang di atas seekor unta. Sebab bukan unta dunia sekarang. Wallahu a'lam. Maka kita untuk hari ini kita akhir di situ dulu pada kata dan tersebut pada hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين